Boleh lah, panas. Dah, ada live. Okey. Masuk balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Sesi yang kedua. Live video yang kedua. Masuk balik. Kita dah terputus tadi pasal suara tak bagus. Tapi saya nak tanya dululah, suara okey ke tak ni? Saya punya suara ni. Dah okey ke belum ni suara? Suara dah okey belum? Suara ni dah okey ke belum suara? Suara dah okey belum? Ami, boleh dapatkan satu lagi sedas suku. Suara okey tak guys? Suara okey. Kita mula balik. Saya nak review saham DNEX. Tadi Puan Umi tadi dia ada HLT, tak silap saya HLT dengan apa saya tak sempat baca. K-Power ke? Syamsul Kamang. Kamang pula. Kamal Awang. Jadi dia tersambung tu Okey, clear. Alhamdulillah Syamsul. Terima kasih. Alright guys, masuk balik. Terima kasih banyak. Puan Umi tadi sahamnya apa? Sahamnya apa tadi? Puan Tahajijah, terima kasih banyak. Puan Tahajijah, terima kasih banyak. Cik Umi, Puan Umi. Okey, apa sahamnya tadi? HLT dan K-Power ke? Ni saya nak review Mr. Amy tadi. Mr. Amy, mana yang Mr. Amy? Amy punya saham ni tadi, saham DNEX, Dagang Exchange. Dagang Exchange. Saya nak review saham Dagang Exchange. Yes. Puan Umi lagi HLT saja Okey. Tadi Encik Amy ada tak? Encik Amy. Emilia. Okey. HLT sekejap lagi. Okey. Love, like and share sekali lagi guys. Lagi sekali. Oh, terima kasih banyaknya. Minum dulu. Petang-petang ni. Santai. K-Power, okey. HLT lagi. Oh, Tuan Tahajijah. Betul. Tuan Taha, terima kasih Tuan Taha. Okey, Tuan Taha, kejap. Ni saya nak review. Okey, ni Cik Amy tadi yang mana? Cik Amy, kejap. Astaghfirullahalazim. Terpergi sana kameranya. Jadi tak tu, tengok. Okey. Okey, suara pecah kelakar suara pecah. Alright. So Cik Amy tadi ada tak? Cik Amy di next. Mana Cik Amy tadi? Kalau tak ada, saya pergi HLT dululah. HLT boleh? HLT boleh Puan Umi Hani. HLT. Bismillah. Syazwan Syahmi, Komak. Okey. Stay tune. Love, like and share guys. Love, like and share. HLT Global, InsyaAllah. Okey. Puan Umi tadi. Puan Umi tadi. Okey. 0188 kod number Semalam kenaikan 2 sen untuk saham HLT.
Okey, RM1.09 RM1.09. HLT terlibat dalam industri produk and services, iaitu gloves manufacturer. Gloves manufacturer. Dalam banyak-banyak kilang glove, HLT lah kilang harga saham glove paling murah, yang core business dia gloves. Selain Supermax, Hatta Lega, Top Glove, Care Plus, Kosan, ini adalah antara harga gloves, saham-saham dalam gloves yang core business gloves paling rendah sekali, HLT. Okay, so HLT telah mencatatkan keuntungan sejak kuarter yang ketiga 2020. Okay, 2.6 juta, 4.9 juta, kemudian turun sedikit 2.4 juta, dan terkini tahun 2020, end of Disember 2020, dia catatkan keuntungan 6.1 juta. So dari segi performance of the company menjana keuntungan agak memberangsangkan, agak positif. Kenaikan yang 6.1 juta ini mencatatkan kenaikan sebanyak 377% berbanding kuarter yang lepas. Love, like and share, love, like and share. Okey, Puan Umi tadi, okey, Puan Umi, HLT buat masa ini harga yang pada kita nampak pada RM1.09, okey, RM1.09 ini, okey, sebenarnya harga mereka ni dalam glove sector, dia dah overvalue dah, sampai harga terlebih harga overvalue dia sampai harga berapa? Paling tinggi 3.33, RM3.33. Dan ketika ini kalau dikatakan RM1.09, harga sebelum dia pergi sampai RM1.09 ini, harga downtrend dia paling rendah itu hari sampai harga 79 sen. Dikala harga 79 sen itu orang tak nampak dia. Orang tak nampak dia. Oh my god. 79 sen. Dan setelah Malaysia mencatatkan kes COVID-19 yang sangat kuat, yang sangat tinggi, okey, harga melonjak naik suddenly, iaitu pada 8 April. 8 April yang lepas, harga menaik sehingga RM1.11. RM1.11. Kemudian harga dindong membuat kejatuhan sehingga 91.5. Okey. Dan ketika kes COVID-19 ini masih lagi memanjat naik, ketika ini kalau kita lihat kes COVID-19 dekat Malaysia berapa, guys? COVID-19 dekat Malaysia, kes COVID-19 dekat Malaysia semalam saja 6,493 kes. Telah breakout. Telah breakout paling tinggi, guys, sehari. So ketika inilah ramai pelabur dan pedagang mempunyai minat belian dalam glove sector, termasuk saham HLT tadi. Jadi kita tengok HLT punya pergerakan harga dalam carta. Okay, love, like and share, love, like and share. Thank you very much, guys. Alright. Bismillah. Okay, di dalam saham HLT ni sendiri, tuan-tuan dan puan, terutamanya Puan Umi tadi, sudah ada satu pembelian yang besar daripada Hub Lag Engineering Trading Sdn Bhd. Okay, dia membeli saham ini sebanyak 38 juta unit pada 2 April yang lepas. Okay, pada 2 April yang lepas, guys. Okay, 2 April, kita tengok 2 April agak-agak lah. 2 April ni dahsyat juga. Kalau begitu, HLT, bismillah, saya tunjukkan. Okay, dengar apa yang saya cakap ni, tolong salin kat dalam buku saham anda.
pula. Okey, baik. Berapa harga dia? Yang dia beli pada 2 April tu lah. You guys boleh tengok 2 April tu harga dalam lebih kurang 80 sen, 75 sen Okey. Jadi harga yang dah menaik sampailah tertinggi yang dia pernah catatkan adalah 1.36 1.37 ini 1.36 1.37 harga paling tinggi yang dicatatkan HLT pada ketika itu. Kemudian harga menurun semula harga menurun semula sekitar 99.5 atau 99 sen sekitar 99 sen. Okey. Bagi pendapat saya lah, harga saham HLT kalau nak dapatkan entry yang terbaik, ambil lah bawah RM1 kalau dapat. Kalau dapat. Tapi susah nak dapat dah, sebab harga terendah pun 99 sen. Susah nak dapat dah. Masa ketika seminggu atau 2 minggu yang lepas, 99 sen harga terendah dia, guys. 99 sen harga terendah dia. Jadi susah nak dapat dekat situ. Alright, so harga dekat sini sekarang ni RM1.09. Persoalan dia, sehingga manakah harga ini boleh capai, kan? Apakah potensi upside untuk saham HLT, dan apakah dia punya support level yang emergency-nya ni? Emergency support level ni kat mana? Betul tak? Okay, Puan Umi. Baik. Saya berikan potensi dulu. Potensi kenaikan, upside potential. Okay, upside potential. Okay. Upside potential, yes. Dia dah pernah capai dah dekat area situ. Tidak syak lagi. Area dekat situ. Okay, dia dah pernah capai. Tapi dia nak capai dekat RM1.04 lah. Tak menjadi. Dia nak capai dekat RM1.40 tak menjadi. Okay, kita tengok dari segi trend dia. Okay. Okay, now saya dah nampak dah. Is it uptrending? Masih lagi uptrending. Okay, first dia dah pecah breakout downtrend line sehingga masa yang first tu dia sehingga RM1.12. Okay, first. Lepas tu dia teruskan kenaikan 1.37. Kemudian dia membuat pullback sementara Jeddah, kita panggil Jeddah, 99 sen. Okay, 99 sen. Okay. Bagi pandangan saya, saham ini masih lagi berada dalam trend mode untuk uptrend lagi. Okay, so sejak daripada harga 70 sen, 80 sen, dia dah breakout sampai RM1.16 atau RM1.12 dekat situ. Dan dia masih lagi maintain di atas support level yang kita panggil RTS. Ada yang panggil RBS. Okay, apa benda RBS, RTS tu? Kena check it out lah. Okay, so harga 99 sen, support level terdekat dia. Support level terdekat dia. Trend yang untuk menaik ni insyaAllah ada lagi. Potensi untuk dia meneruskan kenaikan masih ada lagi, kerana salah satu profit company ni akan dijana lagi lah. Profit company akan dijana lagi insyaAllah. Harga yang sekarang ni berada pada paras yang kita panggil sebagai oversold. Okey, kalau kita rujuk kepada stokastik RSI, dia masih berada pada zone oversold. Okey, zone oversold yang mahu melepasi zone orang kata apa? Nak melepasi zone oversold tu, dia sedang berusaha tu. Dia berusaha untuk melepasi zone oversold tu. Okey. So potensi potensi kenaikan harga untuk saham HLT pada pandangan saya peribadinya adalah RM1.40 yang pertama. Okey. Dan dia boleh juga cari lebih daripada tu sehingga RM1.80. Okey. So RM1.08, RM1.04 itu adalah dia punya
resistance level yang seterusnya. Saya nak beritahu highlight kat sini 99 sen adalah support level terdekat dia. Okay, 99 sen support level terdekat dia. Kalau dapatlah 99 sen RM1 tu, kira bersyukur dah. Bersyukur. Support yang seterusnya yang boleh dimaafkan adalah sekitar 90 berapa? 91.5 atau 92 sen. Okey, 91.5 atau 92 sen. Okey. So ada dua bahagian support level, ada dua bahagian upside potential. Itu pandangan saya. So selagi harga tak pecah kedua-dua support level tadi 99, 92, okey, hold lah. Masih lagi boleh hold, tak ada masalah. Trending yang untuk HLT ni tadi saya dah beritahu, dia dalam mode untuk uptrend. Adalah katalis-katalis yang kita tahu, COVID-19 ni, ya, dan juga secara globalnya India pun mengalami masalah yang sama. Jadi perlukan banyak kuantiti supplier gloves seantero global, seantero global, termasuklah HLT pun nak kena buat juga. Alright. Yang seterusnya HLT. Selepas HLT kita Puan Umi, K-Power. Okay, K-Power sekejap. K-Power mengecik ni dia punya profit dia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, love, like and share dulu. Malam ini kita akan adakan satu coaching online secara percuma, okey, dalam topik corporate action. Okey, siapa yang akan join ni? Siapa yang nak join? Nak saya bantu anda untuk meluaskan knowledge tentang corporate action tak? Kan, malam ni insya-Allah saya sharekan kepada anda. Siapa nak join? Untuk meningkatkan taraf knowledge anda di dalam stock market ni, kena ada ilmu corporate action juga. Di mana corporate action ni ada bagus, ada tak bagus. Ada faedah atau tak ada faedah. Okey, kena tahu. Siapa yang nak join ni malam ni pukul 9 malam. Dekat dalam grup kita Rich Trades Global #Coach Samkiasu. Okey, saham K-Power tadi. Love, like and share. Thank you very much. I love you guys. You guys amazing. Bagus. Siapa yang join malam ni insya-Allah bagus. Tahniah saya ucapkan. Okey, K-Power. Consumer product and services, tak silap saya, dia ada apa guys? Saham ini ada ataupun green technology, tak silap ya. Green technology, dia ada solar, inilah syarikat ni. Syarikat K-Power ni sendiri, ya. Okey. Okey, so K-Power ni juga K-Power kod number 7130. Okey, harga terkini RM1.62. Harga split daripada harga RM8. Harga sebelum split, harga sebelum split down ataupun pecah adalah RM7.53. Dan setelah dia bagi bonus issue, harga jadi 1.90. 1.90. Harga terkini 1.62. Okay, so harga dah jadi declination. Tapi performance of the company, saya nak beritahu, ia sedang menjana keuntungan dengan cemerlangnya. Dengan cemerlangnya. Okay, sejak Jun 2020, 7.3 juta, 8.1 juta, 9.3 juta dan terkini 14.1 juta. Dahsyat profit company tu. Profit dia dahsyat. So company yang berkualiti lah bagi saya untuk saham K-Power.
K Power yang dia power gila, dia buat harga sampai RM8 tu. Kenapa? Sekarang harga dah jadi RM1.06. Okey, so RM1.60 RM1.62. Okey, harga dalam keadaan trend yang menurun buat ketika ini, dari harga tertinggi, kalau ikut harga adjusted, tertinggi punya harga dekat situ 2.91. Okey, sekarang dah harga 1.62. So 2.91, 1.62, overall downtrend. Okey, downtrend. Harga support semua dah pecah. Harga support yang saya boleh bacakan dekat sini sekitar 1.75. Support tu pun dah pecah. Okey, so next support dia kat mana? Next support level dia kat mana? Next support level dia di mana, guys? Harga lebih kurang dekat 1.50. 1.50 adalah next support level dia, puan. Puan apa? Hai Jamie Lee. Hai. Puan Umi. Okay. So saya nampak kalau potensi downtrend ni, kita baca dia punya support level je lah. Support level 1.50 adalah paras support seterusnya. Okay. So trend yang sekarang ni dalam keadaan menurun, downtrend, masih lagi menurun. Sedangkan profit yang dijana oleh company sangat cemerlang. Tapi teknologi, sebab dia dalam teknologi. Sebab dalam teknologi pun sekarang banyaknya saham-saham teknologi, orang kata apa, sedang berada dalam trend yang pullback. Kan? Jadi perhatikan para sokongan yang 1.50 ini adalah adakah dia dapat mengekalkan harga di atas RM1.5 atau dia akan pecah ke bawah lagi. So kalau dia akan pecah ke bawah lagi, dia boleh cari support seterusnya sekitar 1.35, guys. 1.35. Okay, 1.5, 1.35. Okay, so dalam keadaan downtrend ni saya bacakan dia support level saja. Ya, memang tak dinafikan sekarang ni memang dalam keadaan oversold. Tapi ada tak peluang beli? Okay, nampak belum ada signal buy lagi. Signal beli belum ada lagi. Belum ada signal bullish nak naik lagi, ataupun reversal signal belum ada. Okay, so saya bantu yang mana saya nampak dengan jelas dia dalam trend yang menurun. Tapi kalau nak tahu dia ada kenaikan, potensi kenaikan, dia perlulah pecah paras rintangan sekitar 1.76 atau 1.8. Okay, 1.8. Kalau dia dapat berada di atas 1.8, maknanya dia dah macam apa, orang kata apa, memberikan isyarat untuk reversal signal yang positif ataupun confirmation dia. Okay. Okey, seterusnya Tuan Taha. Tuan Taha tadi saham apa Love, like and share, love, like and share, guys. Syazwan Syahmi, Komak. Komak Corp Berhad 7017. Okey. Komak Corp Berhad 7017. Harga Komak Corp 17.5 so far, 17.5. Company syarikat tak berapa berkualiti kerana quarter resultnya pun tak menarik. Okay. Kalau saya bacakan tentang dia punya ROE negatif 8. Apa kejadah. So Komak Corp ni kalau nak didagangkan based on technical saja. Tak boleh nak simpan sebab syarikat tak jana keuntungan. Faham tak? Faham kan? Konsep pelaburan ni kena faham. Kalau nak pegang saham, biar saham yang
berkualiti. Buah saham yang berkualiti. Okey, so mungkin tercetusnya pembelian ataupun buy signal pada Comac Corp adalah pada sekitar hari semalam ataupun Khamis yang lepas. Khamis atau Jumaat semalam. Okey, ini tercetusnya lah, di mana ada volume yang menaik secara mendadak pada hari semalam. Itu satu. Kemudian hari Khamisnya pun ada sedikit kenaikan. Okey, menghijau daripada 15.5 kepada 17. Okey, ada 2 sen, 1 sen setengah macam tu. Tapi paling ketara Comac Corp ini mungkin dilihat oleh para pedagang pada hari semalam disebabkan oleh volume dia yang meningkat tinggi. Volume yang masuk besar-besar ni menarik perhatian pedagang ataupun retailers. Jadi dekat sini harga berada pada paras 17 sen setengah ni adalah ngam-ngam soy pada resistance level. Okey, dia tak dapat nak berada dekat 17 setengah ke atas. Cuma pada hari semalam harga paling tinggi 21 sen. Okey, so 21 sen tu tak dapat nak kekal kuat, strong, ataupun tak dapat nak maintain atas 20 sen sekalipun. Cuma yang dia dapat bertahan sehingga 17.5 saja. So dekat sini sudah ada satu signal penolakan ataupun jualan kepada para pelabur pedagang. Ketika hari semalam ramai yang memutuskan untuk mengambil peluang menjual saham Comac Corp pada harga kenaikan. Okey, mungkin ada yang dah tersangkut harga, mungkin sekitar harga 60 sen, 50 sen. Kan? Hari semalam pula naik, menggelatatlah dia orang key in order untuk jual. Okey. Bagi para pedagang yang baru mungkin dia orang key in untuk beli. Tapi tak sangka akhirnya pada sebelah petang harga saham turun sampai 17.5. Dan 17.5 ini dia dah naik, dia turun balik 17.5. 17.5 ini resistant dia. Faham resistant. Harga halangan dia. So kalau tak boleh nak maintain atas 17.5, maksudnya apa guys? Maksudnya dia masih di bawah resistant, dia masih di bawah resistant. Okey, ngam-ngam dekat 17.5 tu dia masih bawah resistant. So tak berlaku breakout lagi. Tak berlaku breakout lagi. 17 sen setengah maintain dekat situ. Okey, maintain dekat 17 sen setengah. So perlu pecah 17 sen setengah ke atas dulu. Harga yang samalah, harga yang sama pada hari semalam. Okay, kita tengoklah dulu movement ni. Tapi ada potensi penurunan. Ada potensi penurunan yang saya nampak. Disebabkan oleh kata apa? Kuasa ataupun tenaga jualan tu. Disebabkan oleh ada selling force yang berlaku pada hari semalam. Tidak kebarangkalian. Tidak possible apa? Barangkali kebarangkalian. Tidak mustahil. Okey. Tidak mustahil bahawa sambungan untuk menjual saham Comac ini akan dilakukan pada hari Isnin nanti. Dan semalam rupanya kita nampak 2 hari lepas ni lah, hari semalam dan hari Khamis. Kedua-dua hari ini pasaran agak volatile, dipengaruhi oleh pengumuman PKP 3.0 yang orang kata apa, takuti, dirisaukan oleh para pelabur. Jadi kalau kita lihat keadaan pasaran 2 hari lepas, semalam dan semalam lagi, Jumaat dan Khamis, mengalami volatility, kenaikan, penurunan yang sangat apa, orang kata apa, tak strong nak naik, tak strong nak turun. So dia macam naik pun laju, turun pun laju, gitu. Tu yang saya nampak. So bertenang dan berhati-hati. Bertenang dan berhati-hati guys.
Dah, Komak settle. Okay, last. Banyak ni saham ni. Wah, bagus saham korang ni. Love, like and share. Love, like and share. Thank you very much. Okay, siapa ada saham LKL? Jom tengok LKL. Siapa ada saham LKL? Jom tengok LKL guys. LKL guys. LKL. Okay, LKL dijual katil betul. Dia jual katil. Katil dijual di hospital. LKL. Okay, love, like and share. Love, like and share. Malam ni kita jumpa lagi untuk program corporation di dalam apa guys? Di dalam grup Rich Rates Global. Satu online coaching khas percuma untuk anda. Siapa yang nak saya bantu meningkatkan ilmu tentang corporation, okay, saya menjemput anda sekalian untuk sertainya pada malam ini pukul 9 malam secara percuma. Alright, secara percuma. Okay, InsyaAllah malam ni kita sharekan ilmu corporate action. Love, like and share. Love, like and share. Okay, LKL, come on guys. Siapa ada lagi? LKL, come on. Ya Allahu Akbar. Okey, tadi ke sana ni. Tak apa. Tuku kat sini. Okey, 40 sen. Jap. LKL. Okey, LKL. Come on guys, LKL. Thank you. Love, like and share. Love, like and share guys. Cik Taha Jijah. Terima kasih Cik Taha. Terbaik. Dah daftar, bagus. Cik Zamri entry 39 hold. Nice. Okay, so saya nak bacakan review sedikit tentang LKL. Company jual katil. Selain katil, dia buat jual apa? Okay, LKL. Selain katil, dia buat apa guys? Medical chair, kerusi medical, curtain track, delivery bed, charts and trolley. Banyak. Nursery equipment, examination table, instrument trolley. So ada banyak lagi. Hospital hydraulic bed, miscellaneous hospital equipment. Okay, macam-macam lah. Tapi produk utama katil lah. Katil hospital ICU. Okay, so siapa kat sini pernah dengar berita sangat-sangat penting daripada kerajaan yang terkini, bahawasanya ni benda penting ni. Ni benda penting tak? Kena share ni guys. Okey, saya nak bagi tahu Astro Awani. Okey. Semalam 21 Mei. Okey. Datuk Seri ke Tan Sri ni? Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, okey, dia adalah ketua pengarah kesihatan, mengesahkan bahawa penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di seluruh negara mencapai kapasiti 83% pada Khamis. Okey,
Berdasarkan data, sebanyak 11 negeri dan wilayah merekodkan penggunaan katil tinggi melebihi 70%. Daripada berita sebegini rupa yang diterbitkan oleh Astro Awani bertajuk penggunaan katil ICU COVID-19 cecah 83% di seluruh negara. Saya nak tanya anda, persoalannya adalah apakah yang anda nampak peluang apabila ada statement bahawa katil ICU di seluruh negara telah cecah 83% penggunaannya khusus untuk ICU COVID-19. Apa yang anda nampak? Dan kes sekarang ni meningkat. Okey. Dan saya berpendapat pula takut katil tak cukup. So, untuk mengatasi katil ICU yang tak cukup ni, siapa boleh supply katil ICU ni? Siapa boleh supply katil ICU sepatutnya? Syarikat LKL InsyaAllah akan dapat faedah daripada statement ini. Okay. So, pasti akan ada NGO, pasti akan ada kerajaan yang akan memberi sumbangan untuk supply katil ICU ni. So of course LKL akan dapat faedah daripada cerita ni. Setuju tak setuju? Siapa setuju LKL akan dapat faedah daripada apa yang saya nak anda faham ni adalah LKL akan dapat faedah daripada berita tadi. Betul tak? Yes. Okey, jom kita review saham LKL. So rasanya saya akan review saham ini dan kita akan sambung review nanti malam ni insya-Allah. Malam ni ada corporate action untuk anda. Join saya malam ini pukul 9 malam di dalam Rich Trades Global Ilmu Corporate Action secara percuma, insya-Allah. Kat mana? Kat dalam Rich Trades Global Group. Okay. Betul tu Cik Taha. That's right. Okay, jom kita review saham LKL. Thank you very much tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bantu anda untuk anda memperlihat dan memperhalusi kajian anda dalam saham LKL. Yang pertama saya nak beritahu saham LKL fundamentalnya meningkat setiap kuarter. Okey, ada tag nama saya tak? Kat personal. Sebab tak boleh nak share kat sini. Okey. Yang pertama, tapi quarter result dia yang terkini dia turun sedikit. Yelah, dia dah supply banyak. Okay, so demand untuk setiap COVID-19 punya case, saham-saham yang terlibat dalam COVID-19 ni, bukan saja gloves, tapi saham-saham yang ada kaitan dengan kita panggil sebagai tema untuk virus COVID-19 ni ada banyak. Ada yang supply ventilation sistem, ada yang supply katil, ada yang supply PEP, personal PPE personal protective equipment. Okay. So ada banyak syarikat yang terlibat dalam tema sebegini. Bukan sahaja anda perlu nampak glove stock saja, tak. Anda perlu semak juga saham-saham yang terlibat dalam tema COVID-19. Masukkan dalam tema COVID-19 lah guys, kan. Okay, so dia adalah healthcare equipment and services. Okay, tapi dalam tema COVID-19 lah ya. Okay, so LKL tuan-tuan dan puan, pada harga terkini 40 sen ni, ngam-ngam dekat situ adalah
resistant bagi saya. Resistant. Satu. Okay. Saya perhalusi saya punya analisa. Saya nak anda tahu dan faham saham ini dalam keadaan masih lagi sedang murah, sedang dikumpul-kumpulkan. Okey, anda faham tak? Sedang dikumpul-kumpulkan. Okey, dia belum lagi masa untuk dijual. Belum masa untuk dijual. Sedangkan ada sahaja orang sedang queue harga saham ini pada harga sekitar bawah 40 sen. Ramai saja yang menunggu saham ini untuk membelinya pada sekitar bawah 40 sen. So harga saham pada 40 sen ni LKL, bagi saya harga kat sini pada paras rintangan. Dia perlu lepasi 40 sen ni dengan volume yang besar. Okey, perlu lepasi dengan volume yang besar. Mari kita semak apakah dia punya potensi upside dan juga support level yang berada pada saham LKL. Okey. Sebelum tu, love, like and share. Dan kalau anda dah bersedia, saya nak anda komen, I am ready coach. I am ready coach untuk review saham LKL. Okey. Terima kasih di atas komen dan komitmen yang anda support. Terima kasih. Okey, ini merupakan review terakhir pada petang ini. InsyaAllah doakan yang terbaik. InsyaAllah saya akan buat lagi hashtag tanya Coach Fakrul. Hashtag tanya Coach Fakrul. InsyaAllah ada lagi. So untuk LKL, tuan-tuan dan puan, right, harga saham 40 sen. Okey, ada tak peluang untuk kita beli lagi? InsyaAllah ada. Okey, harga terendah mungkin anda boleh cari sekitar 37. Itu satu. Okey, tapi anda perlu watch dia punya support terakhir dia. Okey, di mana kat situ kita perlu alert untuk buat exit emergency. Tapi mustahil dia nak pergi kat situ lah. Mustahil. Sebab apa? Kalau dia pergi kat situ, dia dah masuk dalam ruang yang bahaya, iaitu pada sekitar 29 sen. Okey, pada sekitar 29 sen. Maksudnya dia dah bawah 30 sen lagi tu. Dia dah bawah 30 sen tu, maksudnya dia dah bahaya. Dia dah masuk ruang zon bahaya. Okey, anda kena faham ni maksud saya ni. Tapi kalau dia selagi dia tidak berada di bawah ataupun dekat 30 sen, anda jangan risau, anda boleh hold dan pegang lagi saham tu. Okey. Itu saya dah beritahu dah. Ini zon selamat Zon selamat 30 sen ke atas. Okey, 29 30 sen ke atas zon selamat. So ada lagi potensi untuk dibeli saham ni. Kalau LKL, kalau kalau kerajaan umumkan PKP 3.0, lockdown, total lockdown, mungkin dia ada 1 or 2 days show saja. 1 hingga 2 hari show saja. Maksudnya dia akan turun, kemudian dia akan naik balik. InsyaAllah ini saya nampak dan saya percaya dan saya yakin. Satu. Yang kedua, potensi upside dia. Potensi upside untuk saham LKL International Berhad, yang saya nampak sekitar 46.5 sehingga 60 sen pun boleh dapat. Harga tertinggi yang dia pernah capai sebelum ni, kalau masuk lah pula. Mungkin ada golongan terbeli pada RM1 dan dia mungkin dia berluang untuk menjualnya. Dia nak buat cut loss lah kan. Tapi anda yang baru beli saham ini, hold strong saja. So pegang apa yang saya cakap tadi, kat mana level upside potential, kat mana zon bahaya dia.
Okay, selagi belum sampai zon bahaya tu, hold saja guys. Saham ini ada potensi untuk upside. Potential upside tu ada insyaAllah untuk LKL. Okay, Alhamdulillah, so far so good. Terkejut rumah saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi bersama saya pada petang ini dalam segmen hashtag Tanya Coach Fakrul. Jumpa pada malam ini untuk program percuma Corporate Action, knowledge percuma, ilmu dalam stock market yang perlu anda ada dalam Corporate Action. InsyaAllah saya kongsikan di dalam grup Rich Trades Global. Dapatkan link daftar. Percuma saja guys. Percuma guys, percuma insyaAllah. Kita jumpa lagi di dalam hashtag Tanya Coach Fakrul, segmen yang akan datang. Saya Coach Fakrul, hashtag trade secara tenang. Happy weekend. Duduk rumah, stay home, stay safe. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. I love you guys. You guys are amazing. Jumpa lagi malam ni insyaAllah pukul 9 malam.